Ya, tuan-tuan, selama 13 tahun Rasulullah SAW berada di Makkah, fokusnya ialah akidah. Tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan ya, itu yang pertama, sebab itu saya fokuskan ya, kuliah-kuliah saya ini ya kepada akidah. Yang keduanya tuan-tuan, alhamdulillah ya, kita ini dilahirkan dalam iman. Ramai ya. Antara kita, kebanyakan di antara masyarakat Islam di Malaysia ini Islam kerana kita dilahirkan jadi seorang yang daripada keluarga ibu bapa kita Islam. Itu satu rahmat Allah yang sangat besar. Dilahirkan dalam iman ini satu rahmat Allah yang sangat besar tuan-tuan. Kalau kita tidak dilahirkan dalam iman tuan-tuan, kalau ibu bapa kita tidak Islam, nenek moyang kita tidak Islam, bukan mudah untuk dapat Islam. Tuan-tuan, bukan mudah. It's not easy. Tuan-tuan tengok sajalah kat Jolobu ni tuan-tuan. Ya. Yang kat dalam-dalam semua tu tuan-tuan. Kenapa mereka tidak Islam? Kerana ibu bapa mereka tidak Islam. Itu satu rahmat Allah. Pastinya tuan-tuan. Tetapi iman yang kita warisi ini tuan-tuan, dia tidak kuat. Dia tidak kukuh. Ya mudah saya hilang daripada diri kita kalau ada ujian-ujian yang datang kepada kita dalam bentuk pelbagai bentuk tuan-tuan, dalam bentuk kemiskinan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk pemikiran. Barangkali iman yang kita warisi ini akan tercabar. Yang saya sebutkan di sini tuan-tuan kerana banyak peristiwa-peristiwa yang mana mereka yang dilahirkan Islam, mereka yang mempunyai nama Islam murtad untuk menganut agama lain ataupun menjadi kalangan mereka yang tidak percayakan Tuhan. Tengok sini tuan-tuan, saya tunjukkan. Ya. Ini di antaranya tuan-tuan ya. Ya, seorang yang pernah belajar di sebuah sekolah agama pun. Ya, akhirnya dia hilang keyakinan pada agama Islam tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan perhatikan. Kemudian ini seorang lagi tuan-tuan ya. Yang tadi namanya Badrul, yang ini namanya Hasnah, dan ramai lagi tuan-tuan. Tengok situ lagi. Dan ini siapa tuan-tuan? Ini namanya Saifuddin Ibrahim ya, seorang pensyarah di Universiti Islam Surakarta. Universiti Islam Surakarta di Indonesia. Saya dapat tahu ini sebab seorang mudir ya daripada Sekolah Agama Lampung, Dr. Randus Abdul Salam, dia datang ke surau saya di Taman Tasik Jaya. Dia menceritakan bagaimana Saifuddin Ibrahim ini seorang dosen, seorang lecturer yang mahir dalam bidang agama Islam telah murtad, tidak percayakan agama Islam. Dan kemudian tuan-tuan boleh tengok apa jadi. Beliau ya menjadi penceramah yang menghentam Islam. Ini baik, itu satu tuan-tuan. Yang ini pula ialah ya, saya anggap ini adalah ujian kepada ibu bapa Asyiah Buhari ini tuan-tuan ya, seorang wanita yang pernah belajar di sebuah sekolah di sekolah agama negeri Johor. Siapa yang datang dari Johor ni tahu di Johor ni ada sekolah khas darjah khas tuan-tuan ya. Dan Aisyah Buhari telah lulus darjah khas. Ya, darjah khas ni tuan-tuan, kalau dah lulus darjah khas di Johor, 6 tahun sekolah rendah, sekolah petang, lepas tu setahun dia ambil darjah khas, dia boleh jadi cikgu. Aisyah Buhari ini telah murtad. Walaupun dia banyak ilmu agama. Aisyah Buhari tuan-tuan. Dan saya agak ini adalah ujian kepada ibu bapa dia tuan-tuan. Tahun 1997 peristiwa ini berlaku, 98 gitu tuan-tuan. Dan orang-orang Islam bermunajat di Masjid Jami' Kuala Lumpur tuan-tuan. Kadang kita tengok ini tuan-tuan, Ahmad Arqan ya, seorang hafiz Quran. Akhirnya Ahmad Arqan yang hafiz Quran ni tuan-tuan, dia menjadi etis kerana dia melihat masalah yang berlaku dalam dunia Islam.
Ya. Ini. Tengah ni. Ya. Dan dia mesti ramai kes-kes ini tuan-tuan, sebab saya ada menghubungi seorang penceramah ya di sana. Dia kata ramai kalangan orang-orang pemuda-pemuda sini jadi etis. Dan ini lagi satu cabaran tuan-tuan, barangkali dalam kuliah saya ini ada ya, mereka yang etis. Dalam kuliah saya ada yang ikut etis tuan-tuan ya. Dalam Facebook saya tak apalah kan, asal dia nak dengar ceramah sudahlah. Dan sekarang ini isu yang sangat besar yang ya kita tak perasan tuan-tuan, ramai kalangan anak-anak muda kita yang menjadi etis. Dia tidak percayakan adanya pencipta. Tengok tuan-tuan, ini di antara mereka yang sekarang sudah ya berani untuk memaparkan diri ya di mana pada TV. Saya nakkan beg saya ada pointer ni, Hakam. Beg saya tu ada pointer. Ya. Ni tuan-tuan ya. Ini isu yang barangkali kita tak perasan tetapi sangat besar. Jadi saya agak ada ya mereka yang etis akan membaca dan mendengar ceramah saya. Satu lagi yang panjang kat kocek. Ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Iman yang kita warisi ini perlu diperkukuhkan. Bagaimana caranya? Perkukuhkan dengan bukti, dengan dalil. Dengan hujah. Ya? Bil dalil, wal burhan, wal hujah. Ini sangat penting. Ya? Untuk kita membuktikannya dengan bukti, tuan-tuan. Ya? Nah, tuan-tuan ya, tuan-tuan perhatikan di sini isu-isu akidah yang saya akan bangkitkan di sini, tuan-tuan. Bila saya bercakap tentang akidah Islam, tuan-tuan, dia ada 4 bahagian ya. Yang pertama berkaitan dengan ilahiyah, ketuhanan. Persoalan ya, Tuhan itu ada atau tidak? Ya, jadi ramai manusia ni, memang secara fitrahnya manusia ni dia percayakan Tuhan. Tetapi ya, ada kalangan mereka yang tak percayakan adanya Tuhan. Mereka menganggap bahawa aku tak percayakan Tuhan sebab Tuhan aku tak dapat tengok. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau setiap benda ada pencipta, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu hujah-hujah mereka, tuan-tuan. Yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah ya, disebut sam'iyat. Sam'iyat maknanya perkara-perkara yang kita dengar daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa disebut sam'iyat, dengar, tuan-tuan? Sebab ajaran Islam ni datang dengan lisan. Ya, dia bukan dengan tulisan, tuan-tuan ya. Al-Quran tu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun melalui wahyu, ya, tuan-tuan ya. Allah bercakap kepada Nabi SAW melalui perantara Jibril alaihissalam, lepas itu sahabat Nabi ya merakamkan dalam bentuk tulisan. Jadi di antara perkara sam'iyat di tuan-tuan, perkara yang tidak boleh dibuktikan dengan akal. Adanya hari akhirat, adanya syurga, adanya neraka, adanya sirat, adanya padang mahsyar, ini semua ghaira ma'qul, tidak boleh dita'akul dengan akal. Nah, kalau dia tidak boleh dibuktikan dengan akal, tuan-tuan, bukan mudah untuk meyakinkan manusia. Ya, dalam surah-surah yang diturunkan di Makkah, tuan-tuan, persoalan tentang hari akhir selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peringatan manusia. Kemudian tuan-tuan perhatikan lagi, ya. Ada satu lagi, yakni nubuwah, kenabian. Yakni Rasulullah SAW membawa ya, dia wahyu Allah Subhanahu wa taala, memberi peraturan kepada manusia. Apakah benar apa yang Nabi sebut ini, tuan-tuan? Ya, ini persoalannya, persoalan nubuwah. Yang terakhirnya ialah ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, adanya iblis, adanya syaitan, adanya ruh, ya, tuan-tuan, ya, adanya malaikat, adanya jin dan sebagainya. Ini persoalan ghaibiyat. Nah, tuan-tuan, kalau persoalan ilahiyah, ketuhanan, kita boleh debat, kita boleh bincang, kita boleh ya
Kita boleh jumpa kalangan etis, tuan-tuan, dan etis ini pun berfikir, tuan-tuan, contohnya, saya bagi contoh 2 orang profesor yang memang seumur hidup perjuangannya adalah untuk menyebarkan etisme supaya manusia ni jangan percayakan Tuhan. Akhirnya, tuan-tuan, mereka percayakan Tuhan dengan satu pemikiran yang mudah. Dia kata, tuan-tuan, antaranya yang disediakan ialah DNA yang ada dalam badan setiap benda hidup. DNA itu apa dia? Deoksiribonukleik acid, bahan pewarisan. Dalam sel kita ada kromosom, dalam kromosom ada DNA. DNA ni, tuan-tuan, untuk mencipta DNA baru, dia kena ada DNA yang lama. Sebab dia nak bawa macam cap dia, template dia untuk membina DNA yang baru. Nah, saintis semua mengatakan bahawa DNA ni satu sebatian kompleks yang rencam untuk dibina. Jadi persoalan yang muncul dalam minda Profesor Dr. Dan Kenyon ialah DNA yang pertama, bagaimana dia terbentuk. Itu saja menyebabkan daripada seorang pejuang etisme, akhirnya dia percaya bahawa Maha Pencipta mesti ada. Juga seorang Profesor Anthony Flew meninggal lah, mengatakan bahawa yang menyebabkan dia beralih daripada etisme, percayaan tidak ada Tuhan, kepada kepercayaan adanya Tuhan, kerana dia memikirkan tentang DNA. Itu kena berbincang. Tetapi apabila sampai sam'iyat, tuan-tuan, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis,